Sekejap saya rakam dulu. Mana butang rekod ni? Okey. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah yang dianjurkan oleh Nur Islam Academy ini untuk kita membaca semula buku yang kita kuliahkan, iaitu Nihayatul Alam ataupun pengakhiran bagi alam ini, yang membicarakan hadis-hadis berkenaan dengan petanda kiamat. Dan insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan bab yang ke-110, iaitu bab yang ke-110 dan 111. Siapa ada buku boleh tengok, iaitu Umranu Baitil Maqdis wa Kharabul Madinah wa Khuluha minas Sukkani waz Zairin. Bab pada membicarakan tentang imarah Baitul Maqdis. Maksudnya Baitul Maqdis akan menjadi maju, akan banyak binaan, akan ramai penduduk. Wa kharabul Madinah, Madinah akan menjadi rosak, Madinah akan menjadi suram. Wa khuluha minas sukkani waz zairin, dan Madinah akan kosong daripada orang yang tinggal dan kosong daripada penziarah, yakni orang yang datang menziarahi. Syekh membawakan dua hadis di sini yang kita insya-Allah akan sama-sama tengok. Kata Syekh, an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Umranu Baitil Maqdis kharabu Yathrib wa kharabu Yathrib khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathu Qastantiniyah wa fathul Qastantiniyah khurujud Dajjal. ثم ضرب معاذ ابن جبل بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك قاعد ها هنا. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ni tuan-tuan, Syekh Al-Albani mengatakan ianya adalah hadis yang hasan. Walau bagaimanapun penilaian Syekh Albani ini tidak dipersetujui oleh beberapa orang pengkaji-pengkaji hadis. Ya. Antaranya pengarang kitab pengarang kitab Mausu'ah Baitul Maqdis. Ini ditulis oleh Syekh Ahmad bin Sulaiman bin Ayyub. Dia merupakan ulama moden juga, dan dia tidak bersetuju dengan penilaian Al-Albani dalam masalah ini ataupun dalam hadis ini, kerana beliau menganggap hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Hadis ini merupakan hadis yang dhaif. Kenapa hadis ni hadis yang dhaif? Kerana dalam sanad dia tu terdapat seorang perawi yang bernama Abdul Rahman bin Thabit bin Thauban.
dia merupakan perawi yang dhaif. Dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menganggap hadis yang diriwayatkan yang kita baca ni termasuk dalam kesilapan beliau dalam meriwayatkan hadis. Jadi riwayat ni ulama berbeza pendapat. Ada yang menilainya sebagai hadis yang sahih, ada yang menilainya sebagai riwayat yang dhaif ataupun yang ada yang yang menganggapnya hasan, ada yang menilainya sebagai dhaif. Siapa yang menilainya sebagai hasan? Saya sebut tadi Asy-Syaikh Al-Albani. Siapa yang menilainya sebagai sahih? Wallahu alam, sekadar kajian saya, ya, saya melihat dalam kitab Irsyadul Faqih Ismail bin Kathir Ad-Dimashqi, ya, mengatakan riwayat ini merupakan riwayat yang sahih. Sanad dia sahih. Tapi wallahu alam, pandangan yang mengatakan riwayat ini dhaif itu lebih kukuhlah, lebih kemas. Walaupun begitu, kita tetap mengambil faedah kerana apa yang disebutkan dalam riwayat ini telah pun disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Oleh kerana itu mungkin disebabkan itulah Asy-Syaikh Al-Albani menilai hadis ni sebagai hadis yang hasan kerana melihat kepada keseluruhan makna. Apa makna hadis ni? Daripada Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Kemajuan pengimarahan Baitul Maqdis merupakan petanda kepada kerosakan Yathrib. Ataupun rosak ni maksudnya Yathrib tu akan jadi mundur. Kenapa dipanggil Yathrib? Kan Yathrib ni dengan makna, dari sudut bahasa, Yathrib daripada perkataan tasrib dengan makna sedih dan juga celaan. Kesedihan dan kecelaan. Kenapa dipanggil Yathrib? Memang namanya dulu Yathrib. Bila Nabi SAW datang ke Yathrib, maka Nabi SAW ubah perkataan Yathrib itu. Nama Yathrib itu Nabi ubah menjadi Al-Madinah. Tapi kenapa dalam hadis ni dipanggil Yathrib sekali lagi? Wallahu alam, para ulama berbahas. Ada yang mengatakan oleh kerana hadis ini menunjukkan yang Madinah itu akan binasa, yang Madinah itu akan mundur, yang Madinah itu akan rosak, maka oleh kerana itulah dipanggil Yathrib daripada perkataan tasrib dengan makna kesedihan, dengan makna gundah gulana, yang mana sebelum itu memang dipanggil Yathrib, diubah, ya, sebab itu diubah nama ni. Okey, ataupun ditukar daripada Madinah kepada Yathrib. Wa kharabu Yathrib, rosaknya Yathrib, bandar Madinah, khurujul malhamah, merupakan petanda kepada keluarnya perang besar-besaran yang telah pun kita hurai dalam kuliah yang lepas. Perang di mana bila ia berlaku di antara orang Islam dan juga tentera Rom. Rom ini orang Eropah lah. Yang mana berlaku pembunuhan yang begitu banyak. Berlaku pembunuhan yang begitu dahsyat. Sehingga kan kalau burung terbang daripada awal mayat sehingga nak pergi ke mayat yang terakhir yang bergelimpangan di medan perang itu, burung tu pun tak mampu dan burung tu pun akan give up, akan mati burung tu. Maksudnya tak boleh nak melepasi limpahan mayat yang bergelimpangan yang mati disebabkan oleh kerana peperangan tersebut. Wa khurujul malhamah fathu Qastantiniyah. Keluarnya peperangan yang besar yang berlaku di antara orang Islam dan juga orang Rom ini, akan dibukanya Qastantiniyah. Akan dibuka bandar Qastantiniyah, iaitu Konstantinopel. Akan dibuka bandar Istanbul. Wa fathul Qastantiniyah khurujud Dajjal. Dan apabila pembukaan bandar Konstantiniyah berlaku, maka akan keluarnya Dajjal. Kalau kita tengok dalam riwayat ni, ia tak ada bawa benda yang baru. Ia membawa riwayat yang telah dia membawa makna yang telah datang dalam riwayat yang lain. Walaupun dari sudut lafaz tak sama, tapi dari sudut makna sama.
memang akan berlaku di akhir zaman nanti ni. Madinah akan menjadi rosak, Madinah akan ditinggalkan oleh orang. Sehingga kan ada riwayat yang menyebutkan tak ada siapa tinggal di Madinah melainkan hanya binatang yang nak mencari makanan sahaja. Yang ni akan berlaku bila? Dia dikatakan oleh para ulama dia akan berlaku apabila orang Islam dah tak ada lagi di atas muka bumi ni. Orang Islam dah tak ada lagi atas muka bumi, jadi tak ada kepentingan untuk mereka datang ke Masjid Nabawi. Sekarang kita tengok ramai datang Masjid Nabawi, berebut-rebut orang nak salat di Raudah. Tapi akan berlaku satu ketika Madinah itu menjadi sunyi, tak ada orang. Dan di saat itu jugalah dikatakan Zusuwaiqatain akan datang. Kita akan bahas bab tu nanti bila sampai masanya. Zusuwaiqatain, iaitu orang yang datang daripada Habsyah akan datang membawa alatan dia untuk merobohkan Kaabah. Dikatakan ini juga berlaku apabila orang Islam dah tak ada. Kerana kalau hari ini berlaku, waktu orang Islam masih ada, dah tentu dia tak akan dapat untuk buat apa-apa di Kaabah. Kerana pastinya orang-orang Islam akan mempertahankan Kaabah itu daripada dirobohkan. Tapi ada juga yang kata sebelum itu. Wallahu alam, kalau kita tengok, kita hanya tunggu je lah waktu itu. Bukanlah kita menunggu tu maksud kita suka nak tengok. Tak. Tapi kita tidak buat apa-apa tekaan. Kita baca hadis-hadis seperti ini, kita beriman dengannya seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi kita tidak memandai-mandai nak pergi takwil. Kalau ia berlaku sewaktu zaman orang Islam pun, pastinya ia menyedihkan kita. Dan ia tidaklah satu benda yang sangat-sangat ajaib. Kerana pada hari ini kita melihat bagaimana Baitul Maqdis itu ditawan oleh orang Yahudi. Baitul Maqdis itu kesuciannya telah diceroboh oleh orang Yahudi. Apa yang orang Islam buat? Orang Islam hanya boleh melihat dan tengok. Dan tak mustahil satu hari nanti mungkin disebabkan oleh kerosakan, disebabkan oleh maksiat yang banyak yang berlaku dalam dunia ini. Apabila orang buat apa-apa kat Kaabah pun, orang nak merobohkan Kaabah pun, mungkin orang Islam pun tak peduli lagi dah. Na'udzubillah, moga kita tak hiduplah di zaman tu. Okey. Jadi apabila dibuka Konstantinopel, maka ia merupakan petanda tentang Dajjal akan keluar. Kalau kita tengok dalam hadis ni, seperti mana yang telah saya tegaskan dalam kuliah-kuliah yang lepas, pembukaan kota Konstantinopel akan berlaku sekali lagi. Walaupun Konstantinopel ini pada hari ini telah dikuasai oleh orang Islam. Konstantinopel ni bandar Istanbul lah. Yang tuan-tuan pergi tengok Hagia Sophia tu, itulah bandar Konstantinopel yang asalnya dikuasai oleh orang-orang Byzantine, oleh orang-orang Rom Timur, orang Kristian, tetapi telah dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau kita tengok dalam hadis ni, apabila dibuka Konstantinopel, maka Dajjal akan keluar. Buka Konstantinopel, Dajjal keluar. Tapi dah berkurun-kurun dah, berapa lama dah. Kan Sultan Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel, tapi tak keluar pun Dajjal tu. Menunjukkan sebahagian pengkaji moden pada hari ini cuba membangkitkan kemungkinan Konstantinopel ni akan dikuasai, ataupun bandar Istanbul ni akan dikuasai semula oleh orang bukan Islam, kemudian akan ditawan semula oleh orang Islam, sehingga apabila pembukaan Konstantinopel oleh orang Islam ni, dia berlaku bukan dengan senjata, tetapi dia berlaku dengan kalimah la ilaha illallah wallahu akbar, iaitu kalimah dakwah yang apabila orang Islam berjaya membuka bandar Konstantinopel, maka keluarlah Dajjal. Summa daraba Mu'adz ibn Jabal biyadihi. Kemudian Mu'adz bin Jabal memukul dengan tangannya ke atas peha orang yang dia berbicara dengannya. Mu'adz membacakan hadis ni kepada anak murid dia. Dan jadi Mu'adz pun tepuk peha anak murid dia tu atau bahu. Perawi tak berapa nak ingat, ya. Kemudian Mu'adz mengatakan, inna hadza lahaq kama annaka qa'idun hahuna. Ini adalah satu kebenaran. Ini adalah satu benda yang pasti. Pastinya benda ni akan berlaku walaupun masih lagi belum berlaku, kata Mu'adz. Tapi ia pasti berlaku. Ia diyakini akan berlaku. Seperti mana engkau duduk di sini. Seperti mana engkau yakin kau duduk di sini. Aku juga yakin kau sedang duduk di sini.
maka kita kena yakin tentang hadis ni. Akan berlaku perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini, walaupun ia tidak pernah berlaku, kita kena imani seperti mana kita percaya engkau duduk di sini sekarang ini. Baik. Bila disebutkan tentang Umranu Baitul Maqdis, pengimarahan Baitul Maqdis, apakah yang dimaksudkan dengan pengimarahan Baitul Maqdis? Ada yang kata Umran Baitul Maqdis ni berlaku pada zaman terdahulu. Ada kata sebenarnya zaman dahulu ni dah ada dah orang bina semula Baitul Maqdis ni, kan? Seperti mana yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Barzanji. Dia kata yang dimaksudkan dengan Baitul Maqdis ni ialah kerajaan yang berada di Syam lah, dan pengimarahannya itu berlaku pada zaman Osman. Pada zaman Osman, apabila Osman menghantar Muawiyah pergi ke sana. Dan rosaknya Yathrib itu apabila berlakunya pembunuhan Osman. Jadi kat sini ada dua pendapat. Ada yang kata ia dah berlaku, ada yang kata dia masih lagi belum berlaku. Wallahu a'lam. Kalau kat sini Syekh Muhammad Al-Barzanji kata dah berlaku dah. Pengimarahan Baitul Maqdis apabila Osman menghantar Muawiyah pergi ke sana, pergi untuk menjaga daerah Syam, ya. Dan rosaknya Madinah apabila Osman itu dibunuh. Dan malhamah yang dimaksudkan ialah peperangan Jamal dan juga peperangan Siffin yang berlaku di antara Ali dan Muawiyah dan juga Ali dan Aisyah. Dan pembukaan Konstantinopel berlaku pada zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Tetapi ada muskil lah pada riwayat ini. Syekh Muhammad Barzanji dia menyebutkan pandangan ini, kemudian dia kata wa yushkiluha huna. Ada sedikit muskil pada tafsiran ini. Sebab apa? Sebab keluarnya Dajjal apabila berlakunya pembukaan Konstantinopel. Akan berlakunya peperangan, akan berlakunya pembukaan Konstantinopel, Dajjal keluar lepas tu. Tapi sekarang Konstantinopel dah dibuka, masih lagi tak keluar. Okey? Baik. Okey. Ada yang kata benda ni masih belum berlaku. Dia akan berlaku di akhir zaman. Ya, inilah yang dibangkitkan oleh kebanyakan pengkaji-pengkaji moden pada hari inilah. Ada yang kata bukan berlaku pada zaman Osman. Ada yang kata dia berlaku pada zaman Sultan Malik An-Nasir. Ini disebut oleh Al-Imam Ibnul Malak dalam kitab dia. Dia kata pada zaman tu Baitul Maqdis menjadi maju sungguh. Okey, itu pendapat Ibnul Malak. Okey, Al-Imam Al-Qurtubi dia kata dah berlaku dah hadis yang kita baca ni. Al-Imam Al-Qurtubi kata dah berlaku dah. Dia kata apa? Dia kata Madinah dulu pernah menjadi bandar yang ramai orang datang ketika mana ia menjadi pusat pemerintahan daripada zaman Nabi SAW sehinggalah pada zaman Khulafa Ar-Rashidun. Sehinggalah apabila Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi pemimpin, dia mengubah pusat kepimpinan daripada Madinah pergi ke Syam. Apabila masuk zaman kerajaan Bani Abbasiyah, dia ubah kerajaan daripada pusatnya pemerintahan itu di Syam, dia ubah pergi ke Baghdad. Maka pada ketika itu Madinah telah menjadi rosak, Madinah tidak makmur lagi seperti di zaman Nabi SAW dan Khulafa Ar-Rashidin. Tetapi pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Apa kata Imam Nawawi? Al-Mukhtar anna hadha tark yakunu fi akhir zaman inda qiyamis sa'ah. Yang dimaksudkan ialah berlaku dekat-dekat nak kiamat nanti. Kita baca. Okey. Wa ma'na kharabu Yathrib wa ma'na kharabi Yathrib wa hiya al-Madinatun Nabawiyah faraghuha min as-sukkani waz-za'irin. Yang dimaksudkan dengan rosaknya Madinah ini ialah apabila dia ditinggalkan oleh penduduk. Penduduk tak duduk di situ. Orang yang ziarah pun tidak datang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal,
al-malhamatul kubra wa fathul Qastantiniyah wa khurujud dajjal fi sab'ati ashhur. Yang bermaksud dalam riwayat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Malhamah Kubra, peperangan besar, pembukaan Konstantinopel dan keluarnya Dajjal dalam masa 7 bulan. Ini merupakan riwayat Al-Imam Tirmizi, tetapi riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Riwayat ni dhaif. Bukan maknanya peperangan besar itu tak berlaku. Ya, ia berlaku, disebut dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Benar pembukaan Konstantinopel berlaku kerana ia disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Benar hadis Dajjal itu akan keluar, hadis Dajjal itu akan keluar, dan ia sabit dalam riwayat yang mutawatir. Dah tu apa yang dhaifnya? Yang dhaifnya bila disebut semua perkara ni berlaku dalam 7 bulan. Kenapa ia dhaif? Syekhna, guru saya Syuaib Al-Arnaud, ketika menilai hadis ni disebut isnaduhu dhaif li Hisham bin Ammar wa Abi Bakar bin Abi Maryam wal Walid bin Sufyan bin Abi Maryam. Kerana ada beberapa perawi lah dalam rangkaian sanad itu, perawi yang dhaif. Hisham bin Ammar, Abu Bakar bin Abi Maryam dan anaknya, iaitu Abu Bakar bin Abi Maryam dan juga Walid bin Sufyan bin Abi Maryam. Dan ada perawi yang tak dikenali juga, iaitu Yazid bin Qatib. Juga riwayat dia adalah perawi yang tak dikenali. Okey. Wa hadhihi al-ahdath allati dzakaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith murattabun wuqu'u ba'dihha 'ala ba'd. Syekh bawa yang ni, dia nak kata ada susunan. Walaupun mungkin dia punya tempoh keluar dia tu antara satu kronologi, keseluruhan kronologi tu tak ada hadis yang sebut dia punya bilangan time dia. Tapi dia ada susunan dia. Akan berlaku perang besar-besaran, akan berlaku pembukaan Konstantinopel, akan keluarnya Dajjal. Jadi ini kronologi yang ikut susunan, ya. Fa umratu Baitul Maqdis, makmurnya pengimarahan Baitul Maqdis bermaksud Imran, yakni Imran al-Quds wa tawassu'aha bi kasrati mabaniha. Pengimarahan Baitul Maqdis dengan makna betul-betul Bandar Quds ataupun hari ini kita panggil Jerusalem akan dibina dengan bangunan-bangunan, akan diluaskan, akan makmurkan dengan semakmurnya dengan memperbanyakkan binaan di sana. Wa iqbalin nasi ala suknaha, dan manusia mula mendudukinya. Orang berebut-rebut nak duduk di sana. Tapi wallahu alam, saya melihat ada sebahagian ulama, antaranya Syekh As-Sindi, dia mempunyai tafsiran yang sedikit berbeza. Kalau Syekh Barzanji tadi bawa pandangan daripada orang yang kata Umranu Baitul Maqdis itu berlaku pada zaman Osman ketika mana Osman menghantar Muawiyah. Tapi ada As-Sindi, Syekh As-Sindi, dia mengatakan pengimarahan Baitul Maqdis ni berlaku apabila orang-orang bukan Islam mula menguasai kawasan Quds. Jadi bila orang bukan Islam kuasai kawasan tu, dia akan makmurkan dengan kekayaan yang dia ada. Dia akan bina, dia akan majukan, dia akan buat projek pelbagai untuk tarik orang supaya datang ke Baitul Maqdis untuk duduk. Yatba'uhu qarabu Yathrib, yang mana apabila orang ramai pergi ke Baitul Maqdis kerana binaannya dah banyak, kerana punca untuk mendapat pendapatan mungkin lebih banyak, maka akan diikuti dengan rosaknya Yathrib, wahiyal Madinatin Nabawiyah, wa raghbatun nas an suknaha. Dan apabila orang tengok Baitul Maqdis makin maju, makin banyak binaan, makin banyak peluang hidup, makin banyak ruang nak berniaga, nak jadi projek mungkin, jadi orang pun meninggalkan Madinah, tak suka duduk Madinah. Wa tawaqqaf tawassu' fi mabaniha, jadi binaan-binaan di Madinah makin kuranglah, ya. Wa hadha waqi'ul yawm fil Madinah An-Nabawiyah, dan benda ni berlaku hari ni di Madinah Nabawiyah. Syekh ni orang Saudi, dia sebut, dia kata benda ni dah berlaku dah. Fannas yanqusuna fiha, manusia makin kurang di Madinah, wala yazidun,
dan tak bertambah pun. Wal kathir yantaqiluna minha ila ghairiha minal mudun. Dan orang mula berpindah. Orang yang ada kat dalam pergi pindah, pergi keluar. Pergi keluar. Nak pergi bandar-bandar yang lain. Orang yang luar tak datang ke Madinah. Wa fil hadis qal la tutrakunna al Madinah ala ahsani ma kanat hatta yadkhul al kalb aw al dhi'b fayughadhi ala ba'd sawari al masjid aw ala al minbar. Dalam hadis disebutkan Madinah itu akan ditinggalkan dengan keadaan sebaik-baik keadaan sebelum ini, sehingga anjing dan juga serigala datang, dia kencing di sebahagian tiang-tiang masjid ataupun di atas mimbar. Walaupun orang kata apa, riwayat ni sebenarnya ada yang sebut ia tak sebut tentang anjing, disebut tentang serigala sahaja. Okey, tak apa. Faqalu ya Rasulullah, sahabat yang dengar ni hadis riwayat Muslim, ya, hadis ni riwayat Muslim. Sahabat kata, ya Rasulullah, faliman takunu thimar zalika zaman? Kalau macam tu, tumbuh-tumbuhan buah-buahan siapa punya? Siapa nak pergi ambil? Kan? Maka Nabi SAW kata, lil awafi at-tayr was-sibah. Buah-buahan yang ada kat Madinah tu hanya akan dimakan oleh binatang yang mencari buah-buahan, binatang yang mencari makan, iaitu at-tayr was-sibah, iaitu burung dan juga binatang buas. Okey. Tu yang Imam Nawawi kata ini masih lagi belum berlaku lah. Ini masih lagi belum berlaku, tapi Al-Imam Al-Qurtubi ketika dia menghuraikan hadis ni, Abul Abbas Al-Qurtubi, sewaktu dia menghuraikan hadis dalam kitab dia Al-Mufhim, dia kata benda ni dah berlaku. Dia kata hadis dah berlaku dah. Sebab apa? Sebab zaman Nabi SAW, Madinah ramai orang. Kemudian apabila perubahan bertukar, bila pusat pemerintahan bertukar, daripada Madinah pergi ke Syam, daripada Madinah pergi ke Baghdad, daripada Madinah pergi ke Andalus, Madinah dah jadi tak ada orang. Tapi pandangan yang tepat dalam isu ni, wallahu alam, ia adalah pandangan Imam Nawawi yang mengatakan benda ni masih belum berlaku. Kenapa? Kerana betul Madinah tidak lagi menjadi pusat pemerintahan pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah, tapi taklah sampai masjid itu dikencing oleh binatang sampai tak ada orang. Ada orang lagi, ya. Wa yahtamilu imaratu Baitul Maqdis nuzulul khilafati fihi akhir zaman. Tapi Syekh kata, walaupun Syekh As-Sindi sebut tadi, pengimarahan Baitul Maqdis mungkin dengan makna orang kafir menguasai Baitul Maqdis, dia bina banyak-banyak bangunan, orang mula datang. Dapat menarik orang untuk datang melancong, orang datang untuk duduk di situ. Tapi Syekh kata boleh jadi juga pengimarahan Baitul Maqdis ni di akhir zaman nanti dengan khilafah Islam itu berpusat di sana pada akhir zaman. Kama jaa fi hadis Abdullah bin Hawalah Al-Azdi. Seperti mana yang telah datang dalam hadis Abdullah bin Hawalah Al-Azdi, dia mengatakan ba'athana Rasulullah SAW linaghnama ala aqdamina. Faraja'na falam naghnam syai'an. Wa 'arafa al-juhda fi wujuhina. Faqama fina faqala Allahumma la takilhum ilayya fa'ad'afa anhum wala takilhum ila anfusihim faya'jizu anha wala takilhum ila an-nas fayasta'thiru alayhim thumma wada'a yadahu ala ra'si aw qala ala hamati thumma qala ya ibn Hawala idza ra'aita al-khilafata qad nazalat al-ardh al-muqaddasah faqad danat al-zalazil wal-balabil wal-umurul 'idham was-sa'atu yawma idzin aqrabu minan nasi min yadi hadhihi ala min yadi hadhihi min ra'sik. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Dengan makna Syekh sebut tadi, pengimarahan Baitul Maqdis itu mungkin dengan makna khilafah dah turun di situ. Maka sebab tu Syekh bawakan riwayat Ibn Hawalah. Apa riwayat itu sebut? Dia kata ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kami linaghnama ala aqdamina. Nabi mengutuskan kami berjalan kaki supaya kami ni dapat mengambil harta rampasan perang, iaitu ghanimah. Faraja'na, lalu kami pun kembali, falam naghnam syai'a.
kami pun tak dapat apa-apa harta rampasan perang. Wa arafal juhna fi wujuhina. Tapi Nabi SAW bila dah hantar kami balik tak ada bawa apa-apa. Lalu Nabi SAW tahulah. Nabi tahu yang kami ni kepenatan. Pada wajah kami Nabi tahu ada kepenatan. Faqama fina. Lalu Nabi pun berdiri di sisi kami. Nabi berdiri bersama-sama dengan kami. Dalam kumpulan kami itu Nabi berdiri. Nabi pun kata, Allahumma la takilhum ilayya. Ya Allah, janganlah engkau serahkan mereka ini kepada aku untuk aku urus. Kerana aku tak mampu untuk urus mereka. Dan janganlah kau serahkan diri mereka kepada diri mereka sendiri. Mereka juga tidak mampu untuk melaksanakannya. Jangan kau serahkan mereka ini kepada manusia lain. Kerana manusia lain akan mementingkan diri masing-masing berbanding mereka. Lalu Nabi SAW meletakkan tangannya di atas kepalaku. Disebut raksi ataupun hamati. Dua-dua makna kepala, tapi perawi amanah. Dia tak ingat mana satu yang disebut oleh Ibn Hawalah. Lalu dia kata, yang ni ataupun yang ni. Tapi makna dua-dua sama. Sumakal, ya bena Hawalah. Kemudian Nabi SAW lepas dia letak tangan atas kepala Ibn Hawalah, dia kata, wahai Ibn Hawalah, apabila engkau melihat khilafah, apabila engkau melihat pemerintahan, telah turun ke bumi yang disucikan, yakni Baitul Maqdis, maka pada waktu itu akan berlaku goncangan, dekat-dekat akan berlaku goncangan, dan perkara yang menggusarkan, dan perkara-perkara besar akan berlaku waktu itu, dan kiamat pada waktu itu lebih dekat kepada manusia daripada tangan aku ini kepada kepalamu. Maksud Nabi dah letak tangan atas kepala dia. Lepas tu Nabi SAW kata, kiamat kalau dah semua ni berlaku, kan, kalau khilafah dah ada dekat Baitul Maqdis, kiamat dekat dah. Wa qawluhu fil hadis, bila Nabi SAW sebut dalam hadis, wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, rosaknya Madinah, petanda kepada keluarnya perangan besar-besaran. Al-malhamah hiya al-ma'rakah kabirah. Malhamah ini ialah peperangan yang besar yang berlaku di antara orang muslimin dan juga orang Rom yang beragama Nasrani. Allati yaksuru fiha al-qatl. Yang mana pada waktu itu banyak sangat peperangan, banyak sangat pembunuhan berlaku. Wa summiyat bil malhamah li'idhamil qatl fiha. Dinamakan malhamah, tempat daging, kerana terlalu banyak pembunuhan berlaku. Wa ba'dal malhamah fathul Qastantiniyah. Apabila berlaku perang besar-besaran di antara orang Islam dan juga orang Rom, maka akan dibukalah Konstantinopel. Wahia Istanbul, dia adalah bandar Istanbul, ihda kubra muduni Turkiya al-yawm. Dia merupakan salah satu daripada bandar yang besar yang berada di Turki pada hari ini. Summa yali dzalika khurujud dajjal. Kemudian yang akan mengikutinya adalah keluarnya Dajjal. Okey. Kita pergi kepada bab berikutnya, iaitu bab 112. Apa dia? Nafyul Madinah syiraraha kama yanfil kir khubuthal hadid. Madinah akan mengeluarkan orang-orang yang jahat daripadanya, seperti mana peniup api akan memadam ataupun menghilangkan kotoran yang ada pada besi. Okey. Wa hadhil alamah, kata Syekh, ini merupakan petanda kiamat juga, yang merupakan pelengkap bagi apa yang berlaku sebelum ini, iaitu kharabu Madinah wa khuluha minas sukan, iaitu Madinah dah jadi rosak, tak ada siapa nak duduk. Madinah ni kan, Madinah ni ummirat wazdaharat. Madinah ni sebelum ni dimakmurkan, maju, ba'da mahajara ilaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada Nabi berhijrah kepadanya. Ramai orang nak duduk Madinah, dan siapa yang dah duduk Madinah, mereka tak nak pindah pun. Wa marratis sinin wan nas yatazayaduna sukna fiha. Dan apabila berlakunya tahun demi tahun, manusia makin bertambah duduk di Madinah, makin bertambah. Wa i'maran laha, memakmurkan Madinah. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min alamati sa'ah ay yarghaban nas an suknal Madinah. Di akhir zaman nanti
Nabi bagi tahu di antara petanda kiamat di akhir zaman, manusia dah tak mau duduk lagi dekat Madinah. Itu yang dipanggil sebagai kharabu Madinah. Madinah tak makmur lagi dah. Tak ramai dah orang. Makin lama makin tak ada orang nak duduk dah. Kalau ada yang duduk pun, betul-betul orang yang menganggap Madinah ini sebagai bandar yang mempunyai kelebihan untuk dia tinggal. Kerana Madinah ini, Nabi SAW sebut dalam hadis, man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al. Sesiapa di antara kamu yang mampu untuk mati di Madinah, maka hendaklah dia laksanakan. Jadi ini akan, orang kata apa, akan terbalik. Orang dah tak mau dah pergi Madinah. Yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis. Fa'an Abi Hurairah. Ni hadis ni merupakan hadis Muslim. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ya'ti 'ala an-nasi zamanun yad'u ar-rajul ibna 'ammi wa ibna 'ammi wa qaribah halumma ila ar-rakha halumma ila ar-rakha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'malun والذي نفسي محمد والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم ساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. Yang bermaksud, sesungguhnya Abu Hurairah kata, Nabi SAW sebut, sesungguhnya akan datang kepada manusia satu zaman, seorang lelaki akan panggil sepupunya, seorang lelaki akan panggil kerabatnya, halumma ila rakha, jom kita pergi senang, jom kita menuju kesenangan. Maksudnya dia seolah-olah macam nak ajak saudara-saudara dia ni untuk cari kekayaan. Kan, jom kita pergi cari kekayaan, jom kita pergi cari kesenangan. Sedangkan Nabi SAW sebut wal madinatu khairul lahum. Sedangkan Madinah itu lebih baik untuk mereka kalau mereka mengetahuinya. Kan, kalau dia orang tahu, dia orang tak begitu fokuslah nak pergi cari kesenangan tu. Sepatutnya mereka fokus bagaimana nak kekal duduk di Madinah. Kan? Nak kekal duduk di Madinah. Bukannya nak pergi cari kesenangan, nak pergi cari benda-benda yang berada di luar Madinah. Okey? Ini Nabi SAW sebut ni benda yang akan berlaku. Benda yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Nabi kata akan datang satu zaman. Kita akan tengok. Orang akan kata, jomlah kita pergi senang. Jomlah kita pergi senang. Sedangkan Madinah itu lebih baik. Madinah itu lebih baik. Kalau mereka tahu Madinah ni lebih baik untuk mereka, tak payah keluar nak pergi cari kesenangan tu. Tapi apakan daya, di akhir zaman orang tak peduli dah pasal kelebihan-kelebihan pahala ni. Mereka mungkin hanya fokus pasal dunia. Ya? Walladhi nafsi biyadi, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya. La yakhruju minhum ahadun, tidak ada seorang pun yang keluar daripada Madinah raghbatan anha, kerana benci Madinah. Bukan benci, kerana tak sukalah. Tak suka duduk di Madinah. Illa akhlafallahu fiha khairan minhu, melainkan Allah Ta'ala akan ganti orang lain yang lebih baik daripada dia. Ala, Nabi sebut, ketahuilah, innal Madinah kalkir, ketahuilah Madinah ni macam peniup api. Dia akan mengeluarkan kotoran seperti mana peniup api itu akan bersihkan besi daripada habuk. Begitulah Madinah akan bersihkan diri dia daripada orang-orang yang tak baik. Dan tidak akan berlaku kiamat sehingga Madinah akan menafikan orang-orang yang jahat berada di dalam. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW di akhir zaman nanti akan berlaku. Waruya an Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, annahu kharaja minal Madinah, dia keluar daripada Madinah, faltafata ila Muzahim maulah, dia pun tengok kat Muzahim, hamba dia. Dia kata apa? Faqala ya Muzahim, atakhsha an nakuna mimman nafathul Madinah,
Adakah kau takut yang kita ni termasuk di kalangan orang yang Madinah keluarkan kerana kita ni orang jahat? Maksudnya Umar bin Abdul Aziz kan asalnya dia adalah gubernur di Madinah sebelum dia menjadi khalifah. Bila dia jadi khalifah, dia khalifah Bani Umayyah kan. Maka dia terpaksalah pergi ke pusat pemerintahan di sana di Syam. Jadi dia takutlah. Bila dia keluar tu dia takut dia termasuk dalam hadis Nabi SAW. Ya? Tapi mungkin ada yang bertanya, bukankah ada sahabat-sahabat yang keluar daripada Madinah? Anas keluar pada Madinah pergi ke Basrah. Ibn Abbas keluar daripada Madinah pergi ke Taif. Ibn Mas'ud keluar daripada Madinah pergi ke Iraq. Abu Ubaidah keluar daripada Madinah pergi ke Syam. Muaz keluar daripada Madinah pergi ke Syam. Amr bin Al-As keluar daripada Madinah pergi ke Mesir. Adakah mereka ini dinafikan oleh Madinah? Tak. Yang dimaksudkan dengan hadis ni, mereka yang meninggalkan Madinah kerana tak suka kat Madinah. Sedangkan sahabat-sahabat ni keluar dekat Madinah, keluar daripada Madinah, mereka suka kat Madinah. Itu pasal apa mereka keluar? Mereka keluar kerana memenuhi tuntutan agama. Ya. Kerana mereka keluar, sebahagian daripada mereka kerana tuntutan jihad. Ada yang keluar kerana nak menyebarkan hadis seperti mana yang dilaksanakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Okey, tengok. Apa kata Syekh? Wala ya'ni anna man sakana al-Madinah thumma intaqala anha wa faraqaha min annahu min syirarin nas wa khabathahum. Tidaklah bermakna siapa yang tinggal di Madinah kemudian berpindah daripada Madinah ataupun bercerai dengan Madinah bukanlah bermakna taklah semestinya dia itu sejahat-jahat manusia dan sekotor-kotor manusia, tidak. Tapi kalau dia tak suka kat Madinah baru termasuk. Kenapa Syekh kata faqad intaqala 'anil Madinah sahabatun akhyar? Kerana telah berpindah daripada Madinah tu sahabat-sahabat yang baik-baik belaka. Wa tahawwalu minha, mereka berpindah daripada Madinah ila ghairiha, pergi ke bandar lain, min ajlil jihad wa dakwah, kerana jihad dan kerana dakwah. Ya, baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatrukuna al-Madinah ala khairi ma kanat wa la yaghshaha illa al-awafi. Madinah itu mereka tinggalkan dalam keadaan Madinah itu dalam keadaan sebaik-baiknya seperti mana sebelum ini, dan tidak ada yang berada di Madinah itu melainkan awafi. Apa itu awafi? Binatang-binatang, burung-burung dan juga binatang buas. Kan? Baik. Al-Qurtubi kata, pernah ahli sejarah kata Madinah pernah kosong. Ya, tapi manusia kembali semula. Tapi wallahu alam, pendapat yang tepat seperti mana yang saya sebut tadi, pendapat Imam Nawawi, benda ni masih belum berlaku. Walaupun Qurtubi kata pernah berlaku sebelum ni, tapi wallahu alam, zahirnya ia masih lagi belum berlaku, dia akan berlaku di akhir zaman. Okey. Syekh mengatakan, makna hadis ni ialah sesungguhnya manusia ni meninggalkan Madinah dan keluar daripada Madinah walaupun mereka masih lagi mampu untuk tinggal di sana. Dalam keadaan buah-buahan di sana masih elok, kehidupan di sana masih baik, tapi berlaku fitnah, berlaku kesusahan yang menjadikan manusia meninggalkannya. Manusia berpindah daripada Madinah pergi ke bandar lain sedikit demi sedikit sehingga tak ada lagi dah manusia di sana. Dan apa jadi bila manusia tak ada? Rumah-rumah, jalan-jalan, masjid-masjid menjadi kosong. Dan masa itulah haiwan-haiwan datang kencing di masjid, sama ada di tiang-tiang ataupun di mimbar, kerana tak ada orang lagi nak menghalang binatang-binatang ni daripada masuk. Ini yang akan berlaku di akhir zaman. Bila ni Ustaz? Wallahu a'lam, saya tidaklah mengetahuinya. Cuma kita beriman dengannya. Tak perlu lompat-lompatlah untuk kita meneka dan meneka. Seolah-olah macam kita ni mendahului orang lain. Kadang-kadang mendahului orang lain ni bahaya juga kalau benda tu masih lagi belum jelas. Sebab ada di kalangan manusia ni trend dia.
dia nak mendahului orang lain apabila nak mengaitkan satu-satu hadis akhir zaman ni dengan peristiwa semasa, seolah-olah macam dia ni terpaling cakna sekali, terpaling pandai sekali berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman ni. Ni bahaya sebenarnya. Semangat tu bagus, tapi perlu dikawal supaya ia tidak uh, sampai kepada tahap rajmun bil ghaib, seolah-olah macam kita ni tahu benda ghaib sedangkan tanda tu masih lagi belum jelas. Ini tolong hati-hati, tolong jangan terlalu cepat sangat. Ini selalu saya pesan ni kan, bila bincang pasal Imam Mahdi, ada manusia yang terlalu gopoh nak pergi declare Imam Mahdi ni orang ni sedangkan tanda belum jelas lagi kan. Tanda belum jelas lagi, dia pula pergi tentukan orang ni Mahdi orang. Cuba bayangkan, salah. Mungkin dia fikir dia betul, tapi cuba bayangkan, ada tak kebarangkalian salah? Kalau ada kebarangkalian salah, lebih baik dia senyap sekejap. Takut-takut nanti salah. Bila salah nanti ni, jenuh nak betulkan balik. Ada orang yang percaya. Bahkan tuan-tuan, minggu lepas ada orang mengaku diri Mahdi. Sebelum ni kita mungkinlah dengar cerita, orang ni menambalkan orang lain sebagai Mahdi. Oh, saya dengan ini mengisytiharkan Fulan bin Fulan lah Mahdi. Contohnya kan. Kita adalah jumpa. Tapi ada juga minggu lepas, dia mengaku dia Mahdi. Saya baca tulisan dia. Saya tak kenal dia siapa, tapi orang tu share print screen, dia kata saya Mahdi. Kan? Siap bersumpah lagi tu, dia adalah Mahdi. Heran. Kita ingat penyakit ni penyakit zaman dulu je. Rupanya zaman ni pun ada lagi. Kerana zaman dulu memang ada orang yang mengaku diri Mahdi. Antaranya Ibn Tumat lah. Ibn Tumat tu, dia di zaman, orang kata apa, di zaman kerajaan Muwahhidun, dialah yang banyak membunuh musuh-musuh politik dia. Lepas tu dia dakwa dia adalah Mahdi yang ditunggu-tunggu. Banyak pembunuhan yang dia buat. Ini apa, Syekh Salman Ali, sahabat saya, dia ada hurai bab ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam debat Wahabiyah dulu, bulan 2 gitu. Baik. Kita pergi kepada bab berikutnya, bab 113. Zawalul jibal min amakiniha. Di antara tanda kiamat juga seperti mana yang disebut dalam hadis, ialah bukit hilang daripada tempat dia. Okey. Tengok. Khalaqallahu azza wa jalla al-jibala thabitatan wa hiya rawasi lil ard. Allah menciptakan bukit-bukit ni tetap. Allah ciptakan bukit-bukit ni dalam keadaan tegak. Dia merupakan pasaklah bagi bumi ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min alamati sa'a zawalul jibali min amakiniha. Dan Nabi SAW telah pun mengkhabarkan kepada kita, di antara tanda kiamat ialah bukit hilang daripada tempatnya. Fa imma ayyakuna hadza zawalan haqiqiyan bi khasfin aw sawa'iq. Boleh jadi hilangnya itu dengan hilang betul-betul lah. Mungkin dia tenggelam ke, mungkin berlaku orang kata apa, gempa bumi ke, boleh hancur bukit. Au zawalan bi fi'lin nas, ataupun hilangnya bukit tu dengan perbuatan manusia. Min kasratil bina, disebabkan oleh kerana binaan yang banyak. Wa taswiyatul jibal, dan perataan bukit yang berlaku. Kama yaqa'u dhalika al-yawm fi 'adadin minal buldani bil ard, seperti mana yang telah berlaku hari ini dalam beberapa negara-negara yang ada dalam dunia. Au yakun bitahaddumil jibal wa kasratil inhiyarat as-sakhriyah kama waqa'a dhalika mira, ataupun bukit tu sendiri runtuh bukan disebabkan oleh kerana tanah tenggelam ataupun gempa bumi. Tak, bukit tu sendiri terhakis seperti mana yang berlaku banyak kalilah, iaitu bukit tu sendiri jatuh. Okey. Ya. Hadisnya apa dia? Wa an Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la taqumu sa'ah hatta tazula al-jibalu an amakiniha wa tarawna al-umura al-'idham allati lam takunu tarawnaha. Hadis riwayat Tabrani, sanad dia hasan lah kerana ada banyak jalur. Ada beberapa jalur yang saling sokong menyokong, maka riwayat ni riwayat yang hasan li ghairi. Maksudnya daripada Samurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? La taqumu sa'ah hatta tazul al-jibal. Tidak akan bangkitnya kiamat, tidak akan berlakunya kiamat sehingga hilangnya bukit daripada tempat-tempatnya dan kamu melihat perkara-perkara besar yang kamu tak pernah tengok sebelum daripada ini. Kan? Hari ni kita tengok nampak macam kan? Pertama, bukit memang ada yang makin terhakis. Bukit jatuh kan, rebak. Ada juga bukit yang hilang kerana perbuatan manusia. Manusia bergitarah. Kan? Tuan-tuan tengok, saya orang Ipoh. Jadi tuan-tuan tengok dekat Ipoh, ada bukit-bukit yang memang ditarah. Kan, kalau tuan-tuan lalu dekat kawasan Gunung Rapat tu memang nampak lah. Kalau tuan-tuan lalu highway kan, lepas aja tol Ipoh Selatan, nak pergi menghala ke selatan, nak pergi menghala ke Gopeng, ke Simpang Kulai, itu memang nampak bukit-bukit memang ditarah. Kan, kalau tuan-tuan pergi ke atas sikit dekat bahagian Kuala Kangsar tu, dekat Gunung Pondok dipanggil. Gunung tu asalnya bukit gunung, tapi sekarang ni dah hampir separuh dah hilang. Kenapa? Kerana dibuat perindustrian di situ, dikatakan dibuat simen. Saya pun tak tahulah. Tapi nak bagi tahu, benda tu memang berlaku lah. Boleh jadi juga di akhir zaman nanti ni akan berlaku khasf, akan berlaku orang kata apa, bumi tenggelam. Bumi tenggelam pun mungkin akan menenggelamkan bukit juga, wallahu alam. Tapi benda tu sebahagiannya dah berlaku di zaman ni lah, iaitu manusia menghilangkan bukit. Baik. Orang kata, macam mana Ustaz menghilangkan bukitnya, apa pula hukum? Kan saya dah bagi tahu dulu, petanda kiamat ni ada yang ia petanda baik, ada yang petanda buruk, ada yang neutral. Ada benda baik, ada petanda baik. Petanda baik Mahdi, Nabi Isa, orang Islam menang. Petanda buruk Dajjal, Ya'juj Ma'juj, maksiat berleluasa. Ada yang neutral, matahari naik pada barat. Baik ke tak baik? Neutral. Itu petanda saja. Manusia berlumba tinggikan bangunan. Itu neutral. Kalau ada keperluan, boleh je buat bangunan tinggi-tinggi. Selagi tak membazir, selagi tak mencuri duit orang. Sama jugalah bukit yang hilang ni. Kalau bukit tu hilang disebabkan oleh kerana gempa, disebabkan oleh kerana bumi yang tenggelam, itu neutral. Bukan petanda baik, bukan petanda buruk. Dia petanda dekatnya kiamat. Kalau dia dengan perbuatan manusia, manusia yang bergitarah, boleh ke tak boleh? Kena tanya orang-orang yang pakar dalam bidang alam ni. Kalau ditarah tu nak buat benda yang bermanfaat, bahan tu nak ambil, nak buat simen untuk membangunkan binaan, membangunkan sekolah, membangunkan masjid dan tidak merosakkan alam sekitar yang ada, maka tak ada masalah lah. Tapi kalau tak ada permit, dibuat tanpa disiplin, itu merosakkan alam, merosakkan sungai, yang ni termasuk dalam perkara merosakkan alam yang dilarang oleh agama lah. Jadi kita kena pastikan bila kita baca tentang petanda kiamat, kita tidak menganggap semua petanda-petanda kiamat ni adalah benda yang buruk belaka. Ada yang baik, ada yang buruk dan ada yang neutral. Kita kena tentukan. Macam mana nak tahu? Pertama, kita kena tengok dulu konteks hadis tu bercerita bagaimana. Kalau hadis tu bercerita berkenaan dengan pujian, maka ia bermakna baiklah. Kalau hadis tu bercerita dengan makna memberikan amaran dan ancaman, maka benda tu tak baiklah. Tapi kalau benda tu tak nampak konteks dia, maka di sinilah kita kena merujuk kepada kitab-kitab syuruh ataupun kutub-kutub syuruh, kitab-kitab ulama yang menghuraikan masalah ni. Kenapa kena rujuk? Kerana para ulama ni mereka telah melalui kebanyakan hadis-hadis fitan, kebanyakan hadis-hadis petanda kiamat,
mungkin ada disebut di mana-mana jalur, mungkin ada disebut di mana-mana jalur yang menunjukkan benda ni baik ataupun tak baik. Jadi Nabi SAW menyebutkan benda ni supaya kita beringatlah, supaya kita beringat. Okey, kita pergi kepada bab yang berikutnya, iaitu hadis bab nombor 114. Khuruju rajul min Qahtan yuti'uhun nas. Keluarnya seorang lelaki daripada kabilah Qahtan yang ditaati oleh manusia. Kata Syekh, min alamati sa'ah fi akhir zaman khuruju rajulin min Qahtan. Di antara tanda kiamat juga di akhir zaman ialah keluarnya seorang lelaki daripada kabilah Qahtan. Qahtan ni satu kabilah yang duduk di tengah-tengah semenanjung Arab lah. Wahia qabilatun arabiyatun ma'rufah. Dia merupakan kabilah Arab yang dikenali, yang mana manusia ni mula taat dekat dia. Manusia taat dekat dia ketika mana berlakunya perubahan zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yakhruja rajulun min Qahtan yasuqun nas bi'asah. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga keluarnya seorang lelaki daripada Qahtan, yang mana dia ni memerintah manusia, ataupun yasuq ni memandu manusia dengan tongkatnya. Okey, apa dimaksudkan dengan memandu manusia dengan tongkatnya? Kata Syekh, wal murad biqaulihi yasuqun nas bi'asah kinayatun an istiqamatil nas wa inqiyadihim ilaihi. Yang dimaksudkan itu ialah bahasa metafora, bahasa pinjaman, bahasa perumpamaan, nak bagi tahu manusia ni tunduk pada dia. Wattifaquhum alaih, maksud manusia ni sepakat melantik dia sebagai pemimpin. Walaisal maqsud isti'maluhu lil asa, bukanlah semestinya dia pakai tongkat, betul-betul dia pandu manusia pakai tongkat, dia pukul pakai tongkat, bukan. Ia merupakan satu perumpamaan yang mana dia ni menguasai mereka taat pada dia. Ya, tapi bila disebut tentang tongkat, memandu manusia dengan tongkat, nampak macam ada sedikit kekerasan. Seolah-olah macam dia menjadi pemimpin kepada mereka ni bukan disebabkan mereka tu nak lantik dia sangat, tapi sebab mungkin dia ni ada kekerasan. Ya. Ada juga yang kata dia ni merupakan lelaki yang saleh. Dalam riwayat Ibn Abbas disebut wa rajulun min Qahtan kulluhum saleh. Ketika mana Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang akan muncul di akhir zaman, ya, dia adalah di antaranya lelaki daripada Qahtan dan dia merupakan orang yang saleh. Di sana ada orang kata apa? Ulama nama dia Anwar Shah Kashmiri, dalam kitab dia Faidul Bari, ketika mensyarahkan Sahih Bukhari, dia kata, aku ingat dia ni macam zalim, tapi setelah aku jumpa hadis yang dibaca oleh Syekh Arifi ni, nampak gayanya dia ni adalah orang yang saleh dan dia muncul selepas daripada Nabi Isa alaihi salam. Tapi di sana ada kitab yang khas. Di sana ada kitab yang khas yang membahaskan tentang lelaki Qahtan ni. Dia ada kitab yang khas lah, yang mana Syekh Faisal As-Sa'idi dia menulis kitab Al-Ahadis Al-Waridah fi Khabari Qahtani. Dibawa semua riwayat berkaitan dengan Qahtan. Akhirnya dia buat kesimpulan. Dia kata hadis-hadis berkenaan dengan Qahtan ni memang sahih. Dia adalah merupakan tanda kiamat. Ya. Dan dia akan keluar di akhir zaman sebelum kiamat. Tapi tak disebutkan bila. Walaupun sebahagian ulama kata dia akan memerintah selepas daripada Nabi Isa. Dan manusia memang akan tunduk pada dia. Ya. Tapi bila yang berapa lama pemerintahan dia juga tak disebut. Boleh jadi hari, boleh jadi bulan ataupun lebih daripada itu. Tapi yang penting dia menguasai keseluruhan
manusia ataupun umat Islam pada ketika itu. Ya. Dan dia juga di apa ni orang kata pemerintahan dia dipersetujui oleh orang-orang yang bijak pada zaman tu yang mempunyai pengaruh. Jadi sebab itu para ulama tak bahas panjang lah. Bila Nabi kata Qahtani akan keluar, maka Qahtani akan keluar lah. Bila wallahu a'lam. Baik. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah kita pada malam ini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Ustaz, betul ke ada yang kata hanya orang beriman je yang akan berada di Mekah dan Madinah sebab Dajjal tak boleh masuk dua tempat ni? Pertama, Dajjal memang tak boleh masuk lah. Mekah dan Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Dan ada hadis yang menceritakan, sebenarnya kita akan bincang nanti dalam bab Dajjal nanti. Sebenarnya Madinah nanti akan digegar dengan beberapa gegaran dan waktu tu akan keluarlah orang-orang jahat di Madinah itu. Jadi yang akan tinggal hanya orang-orang yang beriman sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat perkembangan yang berlaku di Gaza sekarang, jika dikaitkan dengan hadis ini, Baitul Maqdis berkembang maju. Adakah ini pada pandangan Dr. Palestin akan jatuh pada Israel sebelum umat Islam menaklukinya kembali? Kalau kita tengok pada tafsiran ataupun pandangan Imam Sindi tadi, memang nampak gaya dia sebut. Dia kata Baitul Maqdis itu akan jatuh kepada tangan orang yang kafir. Orang yang kafir akan memakmurkannya sehingga ramai orang datang. Nampak gayanya memang begitulah. Tapi kalau tanya saya, wallahu a'lam, hadis tu pertama tidaklah sahih. Bila sebut umran Baitul Maqdis tadi, taklah sahih. Tapi umran Baitul Maqdis tu kalau kita nak terima lah. Kalau kita nak terima hadis tersebut, boleh jadi orang kafir menguasai, boleh juga jadi Imam Mahdi menguasai. Imam Mahdi menguasai semula Baitul Maqdis dan memakmurkannya semula. Jadi dia boleh baca dengan pelbagai tafsiran. Kalau tanya saya lah, apa yang berlaku kali ini, wallahu a'lam, masih lagi belum jelas. Kita cuma berdoa kepada sahabat-sahabat kita di Palestin supaya Allah Ta'ala memudahkan urusan mereka. Apa nasihat doktor untuk kami yang rasa sedih dan gelisah dengan kegawatan dan kesedihan umat Islam di Gaza? Saya juga sedih, tuan-tuan, kita semua sedih dengan apa yang berlaku. Tapi kita adalah umat Islam yang kita rasa, kita tahu kita adalah lemah. Seperti mana yang disebut oleh Nabi dalam hadis, yushiku an tada'a alaikumul akalatu yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al akalatu ila qis'atiha. Apa yang Nabi sebut ni sebiji yang berlaku pada zaman ni, iaitu Nabi kata akan hampir satu zaman di mana manusia akan berebut-rebut mengerumuni kamu seperti mana orang yang lapar mengerumuni bekas makanan mereka. Tu sahabat tanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, adakah waktu tu kita sedikit wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kamu pada waktu itu ramai, walakinnakum ghusa, tapi kamu seperti buih di lautan. Kenapa buih di lautan? Kerana wala yaqdhifanna Allah wala yanzi'anna Allah fi qulubi aduwikum al-mahabata minkum. Allah Taala akan tarik perasaan takut kepada kamu daripada musuh kamu. Musuh tengok kamu, musuh tak takut. Wala yaqdhifanna Allah wala yaqdhifanna Allah fi qulubihimul wahn. Allah Taala akan campak masuk dalam jiwa kamu tu penyakit wahan. Sahabat tanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan mati. Jadi apa nasihat? Sedih itu, gusar itu adalah iman. Jadi apa yang perlu kita buat? Teruskan berdoa. Kirimkan apa-apa harta yang boleh. Kempen supaya orang tahu umat Palestin sedang dizalimi, sedang disiksa. Okey. Alhamdulillah, dulu pernah terpandang serong bila sesebuah negara bina menara tinggi-tinggi, rupanya ia neutral. Pada saya, menara tinggi lambang kebajuan sebuah negara. Dia neutral, tapi kalau dia dibina dalam keadaan membazir, bukan bangunan tinggi itu yang salah, pembaziran itu yang salah. Kalau dibina kerana keperluan, maka tidak menjadi masalah. Adakah kita perlu mencari tanda-tanda ni Ustaz? Atau tugas kita hanya perlu terus beribadah kepada Allah? Kerana saya bimbang kita syok cari tanda kiamat, tapi ibadat kepada Allah ataupun jalan dakwah ke laut. Kita hanya disuruh untuk beriman dengan tanda-tanda akhir zaman,
Kemudian kalau ia berlaku dan jelas, kita terus beribadah dan terus bersungguh. Di antara tujuan Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda ni supaya kita bersedia, supaya kita ready apa nak buat. Bukan benda yang tak zahir kita pergi cari-cari. Tak. Benda tu tak disuruh. Sebab itu ketika mana para sahabat, ada sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bila kiamat? Nabi kata apa? Ma'adattalaha. Apa yang kamu dah bersedia untuk kiamat tu? Kadang-kadang kita mencari, tapi kita tak bersediakan diri kita dengan persediaan yang rapi, dengan persediaan yang elok. Kita cakap banyak, kita cari tanda kiamat banyak, walaupun tak jelas. Tapi ibadat kita masih lagi begitu saja. Kita fitnah orang, kita tuduh orang. Ini benda yang bahayalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke bacaan Asmaul Husna itu adalah doa sehingga memerlukan orang-orang mendengarkannya menandatangan? Asmaul Husna ialah nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu, nama-nama yang sesuai lah. Tapi saya tak faham kenapa bacaan Asmaul Husna ni apa, nasyid tu ke? Nasyid tu dia di hujung tu kok ada doa. Tapi kalau bacaan Asmaul Husna tu dia hanya menyebut sajalah. Kan? Di hujung tu sikit ada doa. Wallahu a'lam. Jadi itu saja. Kalau sebutan Asmaul Husna yang tidak ada doa tu tak perlulah tanda tangan. Ya. Tapi di hujung tu ada doa, dia ada selawat kat situ. Kalau nak tanda tangan tak ada masalah sebab dia doa. Termasuk dalam hadis-hadis galakkan yang umum di hujung. Wallahu alam. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih banyak pada Nur Islam Academy yang telah menganjurkan kuliah kita. Insya-Allah moga Allah Taala berkati mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.